Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Semoga majlis kita mendapat kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulakan daripada Tuan Syekh dari Masjid Gusmin dua, kerana mungkin ada yang daripada luar, dia pun jemaah di masjid masing-masing ikut terlambat kan. Jadi kita ni lah. Jadi cuba saya minta ni, ada seorang bagi memang ni, bagi kita ni. Siapa ni? Saya imam. Imam, Malaysia. Cuba tengok, kenal? Kenal? Siapa ni? Kenal? Siapa? Kalau dalam TV ni popular dulu ni. Kumpulan apa? Sepatu. Mamat Sepatu. Ya. Saya imam. Saya imam Syahlam. Sekarang ada Imam Syahlam. Ini PA saya. Ya. Ini PA saya. Saya dah kerja. Ini ya. Okey. Tak apalah. Jadi sebentar kita tunggu ada ustaz-ustaz yang lain yang datang lewat sikit. Jadi saya nak tanya lah. Nak saya imamkan ke semayang? Habis semua tu ya. Sebenarnya majlis kita hari ini bersama Tuan Syekh, kita adalah majlis yang agak bersantai. Dia tak nak yang terlalu formal. Dia bersantai dan sampai ni ada pula sedikit kuis. Dan kalau ada satu dua soalan nanti boleh dikemukakan. Cuma sebelum Tuan Syekh ni kita minta yang akan jadi imam kita tadi. Tuan Syekh akan jadi PA dia. Itu kelebihannya. Secara dekat cerita sikit macam mana boleh berubah dan sebagainya supaya menjadi Ada berubah sama je. silakan. Ada sama je. Cuma kita ni rumah dekat kawan kan. Ya. Jadi itulah yang kawan saya memang sini, buat datang sini dengan imam sekali lah.
Kita biasa kat KL kawan dengan orang Jahanam. Tentang sini kita kawan dengan imam. Nampak baik sikit kat kampung bang. Ada perempuan depan tu, sihat semua Cuma kita minta doakan lah orang kampung sini, doakan dekat kita tempat Shah Alam sana. Dah keluar tadi dah, mam. Berkeliling kat sana dah jadi merah dah. Jadi agak suka sikit untuk kita nak buat ibadah lah, sebenarnya ke apa ke. Imam lepas ni azan dah boleh duduk rumah tu. Dah tak ada, dah tak boleh dah buat masa sekali nak semayang. Betul lah jadi tuan. Dah tak boleh nak semayang Jumaat, tak boleh nak semayang tadi ni, petang tadi ni. Jadi kita minta lah orang kampung sini, apa nama kampung ni? Doakanlah kesejahteraan kami dekat Shah Alam sana, supaya dia pun kata untuk kita beribadah, untuk bekerja semua lah, kesian kami sana. Dan kita pun doakan juga Mam supaya dekat sini semua dijauhilah daripada COVID ni semua. Sihat kat sini semua okey Alhamdulillah, setakat ni okey lah. Okey alhamdulillah. Jadi kita minta lah malam ni kita ada berkati semua insya-Allah. Oh dia macam cakap jawab baik tu. Kalau masjid cakap pertama kali ni. Dah tahu ni kampung apa nama? Apa nama kampung ni? Kampung Asau. Jadi itulah semua siap-siap belaka semua Kita nak cerita dulu lihat dari segi kat sini. Ke dalam kita tak balik malam ni. Right, jadi kita nak teruskan dengan imam ke macam ni? Kita nak teruskan dengan saya. Bosak itu orang kat dalam ni. Kita beri imam lah Imam kamu ni? Ha? Jadi imam kamu ni? Hai jangan. Besok buat habis syak kita nanti. Okey, semua. Hai jangan. Okey, kita teruskan pada surah. Terima kasih kepada Mas Maafan yang dapat kita nak kembalikan pertengahan ini ya. Kita dalam apa dia dapat bawa baca. Jadi sebelum tu saya minta tolong pakaikan mask semua di hidung dulu kerana SB nakkan gambar. Jadi minta tolong ambilkan gambar dulu ya supaya menjadi kita teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatan وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام ملائكه المقربين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, Pengurusi Masjid Ar-Rahmaniyah Cik Amir, Timbalan Pengurusi Tuan Haji Khairil yang dirahmati Allah, Haji K. Surau, Haji K. Masjid Ar-Rahmaniyah, ayah-ayah, ibu-ibu, datuk-datuk, lelaki, ayah muslimin muslimat rahmati Allah. Izinkan saya berada di kursi ini ingin berkongsi ilmu santai-santai ya, boleh? Buat kali pertama saya sampai di kawasan ini. Terima kasih kepada sahabat saya Cik Edi dan sahabat saya Mamak Sepang yang sudi ikut saya buat kali pertama kita berdakwah sampai kita niat bersilaturahim. Mohon izin kerana saya bahasa Melayu saya ini tak selancar tuan-tuan. Tuan-tuan lahir kat Malaysia, saya lahir kat Mekah, membesar di sana. Suasana cakap Arab dia tak software, bukan software Melayu, software Arab. Tapi oleh kerana dengan izin Allah, Allah Ta'ala pilih saya berkhidmat di Masjid Negeri selama Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, atau dipanggil Masjid Kubah Biru yang besar tu. Dah selama 10 tahun Alhamdulillah dapat berkhidmat di sana, dapat berkenalan dengan sahabat-sahabat yang mulia, dapat bawa saya ke sini. Jadi dapat satu pengalaman baru bersama dengan tuan-tuan. Majlis kita pada malam ini lebih bersantai dan kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah. Tidak ada taufik, tidak ada hidayah, maka saya rasa tak dapat datang ke masjid yang indah ni. Saya semayang tempat tadi, saya rasa nasib baik saya pakai jubah luar, menggigil saya. Allah negara masalah ni sejuk. Sebab
serpat pakai jubah, pakai serpat. Memang sejuk. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada Masjid Ar-Rahmaniyah, kita ada hanya qaryah di Saudi ini. Salah satu nikmat yang besar, maka kita jadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan sekarang ni, keadaan COVID-19 yang sukar kita nak ke sana ke sini. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala buka balik pintu surau masjid kita. Selama beberapa bulan kita ada yang kalangan kita nangis, ada yang ketuk pintu masjid, ada yang marah dekat ITK masjid, ada yang marah dekat ITK surau, kenapa masjid ditutup, kenapa surau dan sebagainya susah buat ibadah, kenapa dok halang dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sedang memuji kita. Allah Taala sedang bagi pada kita untuk laluan kita nak tahu ataupun tidak. Masih diberi peluang lagi, buka balik masjid, buka balik surau. Tak mau datang lagi masjid. Ini yang kali yang kedua, kali ketiga Allah Alam kita tak tahu. Sebab tu kata dalam surah dalam Al-Quran Karim, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله dengan Allah تطمئن القلوب. Kita terhibur macam mana pun, memberi Allah Ta'ala berikan kepada kita kekayaan, jawatan, keluarga, isteri, suami, anak-anak. Tapi bila ditutup pintu masjid dan surau, walaupun kita bukan ahli surau, ahli masjid, terasa tak? Terasa macam, ya Allah, time tu baru kita nak pergi ke masjid, time tu baru kita nak pergi ke surau, majlis ilmu. Seperti majlis-majlis ini saya memang kagum dan saya tabik ahli qaryah Saud ini luar biasa, dan tetamu-tetamu daripada luar sana. Yang paling jauh kita, ya. Mana ada datang pada luar, pada kampung ni pun ada, ke Taipei pun ada saya dengan kita. Ada datang dari jauh, tahu mungkin saya datang ke rasa Haramain ke Dubairah dan sebagainya. Allah Ta'ala pilih kita sebenarnya peluang ini untuk kita ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya hati kita ni nak kembali ke fitrah. Fitrah manusia ni, macam mana dia pergi ke mana pun, macam mana dia buat benda yang tak elok pun, dia mesti dia kembali kepada Allah. Orang bukan Islam pun, kalau dia tenggelam dalam laut, mesti dia help me, tangan dia ke langit, dia angkat tangan dia, tolong ke mana dia ada. Dia rasa dia ada Allah Ta'ala. Kita sebagai orang Islam, confirm keyakinan kita, akidah kita ni, keyakinan kita ni, daripada mana yang Allah Ta'ala uji kita ni, memang untuk kita ni kembali kepada Allah. Sebab tu dalam saya baca tadi ayat yang kata tentang orang yang beriman, bila sebut nama Allah, hati mereka terasa tenang. Tuan-tuan rahmati Allah, tadi kita dengar bacaan Quran, kita salat, kita dengar azan, rasa tenang hati kita. Kita buatlah hiburan macam mana pun, tapi kita sebagai orang Islam, mesti kita salat 5 waktu kena jaga. Diberi peluang untuk kita datang ke masjid, datang tuan-tuan. Diberi peluang untuk datang majlis ilmu, taman-taman syurga, datang. Sebab kita tak tahu bila kita nak tinggal alam ini. Alam ini hanya sementara saja tuan. Alam ini kita bekerja penat, susah payah, kita nak kumpul wang untuk nak buat sebuah rumah, nak beli kereta, nak beli kebun dan sebagainya. Tapi bila kita mati tuan-tuan, hanya amanah sahaja yang boleh bawa bersama dengan kita. Megah macam mana pun, bangga macam mana pun dengan kekayaan kita, bila kita mati, yang tu saja kita bawa. Tak kira siapa. Imam dia jadi syurga ke? Kemungkinan kita pun, orang alim pun tak tahu jadi syurga ke tak neraka, wallahu a'lam, kita tak tahu. Kemungkinan kita ni hanya menyampaikan mesej saja, tapi kita ni tak aman apa yang kita sampaikan. Kemungkinan tuan puan terus masuk syurga terus, sebab amalan tuan terus direct kerana Allah sebagainya. Tapi kita tak boleh tentu sesiapa neraka ke syurga, itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah, diberi peluang untuk kita ni berzikir, diberi peluang untuk kita ni kembali kepada Allah. Ini satu peluang Allah Ta'ala sayang pada kita. Masih diberi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah, datang masjid, mengimarahkan masjid kita, ambil yang baik daripada masjid kita, yang kurang daripada masjid kita, kita minta maaflah daripada AJK dan sebagainya. Kita niat kita nak makmurkan rumah Allah
Siapa yang makmur rumah Allah, Allah Ta'ala akan bagi mahligai di surga nanti. Siapa yang bina rumah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Itu dalam hadis Rasulullah SAW. Kita jaga rumah Allah dengan baik, tuan-tuan dan hati Allah. Baik. Sebut nama Allah ni, hati kita akan merasa tenang. Kita terhibur macam dengan hiburan-hiburan di luar sana, tapi ada something yang kita rasa macam ada benda. Walaupun kita ingkaran kita ni rasa macam cukup, lebih dan sebagainya, tapi bila kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak akan rasa nikmat kebahagiaan yang kita dapat hasil daripada hasil yang kita rasa macam jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rezeki Allah Taala bagi pada kita rezeki masing-masing. Sebagai orang Muslim, 5 waktu jangan tinggal. Sebagai orang Muslim, taat pada ibu bapa, menghormati orang tua, jangan tinggal. Sebagai orang Muslim, jangan lupa zakat, sedekah, puasa, menunaikan ibadah, haji dan umrah. Sekarang ni, tuan, sini muslimat amat sedih bila tengok live Mekah. Yang tawaf berapa orang sahaja, yang buat haji berapa orang sahaja, insan-insan yang terpilih. Maka yang dapat pergi kita haji tahun lepas, umrah tahun lepas tu kira satu nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita semua. Akan datang wallahu a'lam package dia mungkin double, triple, kita tak tahu, wallahu a'lam. Nak cerita pada tuan-tuan dan nanti Allah Ta'ala masih beri pada kita peluang untuk kita bertaubat. Dulu masjid surau ditutup pintu. Sekarang ni masih lagi alhamdulillah pintu taubat masih buka untuk kita bertaubat pada Allah. Maka saya rasa ya Allah bersyukur sangat ya Allah diberi peluang untuk kita kembali ke masjid dan surau dan majlis ilmu. Muslimin muslimat rahmat Allah. Saya tak nak cerita lebih, kita nak cerita santai-santai saja. Ayo sama-sama kita hidupkan suasana diri kita bersama dengan Al-Quran. Benda lain dia akan berhenti. Tapi kalau amalan kita, amal soleh kita membaca Al-Quran, derajat kita, pangkat kita di sisi Allah sebanyak mana kita membaca Al-Quran dan amal apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Kedudukan kita ni sebanyak mana kita memuliakan Al-Quran, sebanyak mana kita mengagungkan Al-Quran, sebanyak mana kita amalkan apa dalam Al-Quran. Tuan-tuan, kalau pergi umrah, nak tak duduk dekat hotel yang bawah pada, kita duduk bawah pada jam paling tinggi, nampak kapal kecil je, tingkat berapa, 100 yang berapa, saya pun tak pernah sampai lagi situ tuan. Kalau kata diberikan peluang untuk tuan pergi umrah, kalau orang nak pergi umrah duduk dekat hotel yang paling tinggi, yang paling derajat tinggi, nak tak? Nak Ustaz, tapi gaya tak apa, bukan dia keluar pun kedudukan kita tinggi. Sebab apa? Sebab kemungkinan kita pergi package yang paling mahal sekali. Sama juga dengan kita juga tuan-tuan. Sekiranya kalau kita jadi ahli Quran, yang kita membawa Al-Quran, soalnya kita pandai baca Quran atau tidak, itu soal kita perlahan-lahan belajar. Bukan kita kata, Ustaz ni dah pandai baca Quran ni, saya ni makcik kapal kampung je Ustaz, layak masuk syurga ni. Tak. Hadis Rasulullah SAW, siapa yang membaca Al-Quran, dia pandai baca Quran, dia boleh baca dengan sempurna, tak kira hafiz ke, imam ke, siapa ke, mereka ini bersama dengan para malaikat. Terutama malaikat apa dia? Para malaikat. Malaikat ni kira orang yang la ya'sun Allah ma amarahum, dalam surah Tahrim kata, malaikat ni tak pernah buat dosa. Hebat kan? Kalau kata majlis ilmu kita ni, para malaikat bersama dengan kita ni. Ya, lepas tu kita nanti habis majlis ilmu ni, doa kita, hajat kita Allah Ta'ala, malaikat bawa file kita ni, Allah Ta'ala terima tak terima ni, kita mohon kepada Allah, maka Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kita. Itu dalam majlis ilmu. Wa anzala 'alaihim sakinah, dalam hadis Rasulullah SAW, dalam kita dalam majlis di rumah Allah, berhimpun di rumah Allah, wa yatadhakkarun, dan mereka ni sebut nama Allah, kita duduk ni sebut nama Allah kan. Betul, Allah Ta'ala turun pada kita rahmat dan sakinah, ketenangan kepada kita tuan. Ahli qaryah yang dirahmati Allah. Maka dengan sebut nama Allah ini, terutama saya sebut nama Allah ini ialah contoh Al-Quran. Jadi ada orang takut, ayah dan ibu rahmati Allah. Ramai pada kalangan kita bila sebut Quran, dia takut.
Takut bila baca berdosa. Ada orang kata, Ustaz kata kalau orang pandai ni pergi bersama dengan para malaikat. Yang kami tak pandai ni, jangan risau ayah dan ibu. Muslimin muslimat rahmati Allah. Masih diberi peluang untuk kita ni bertalaqi, diberi peluang untuk kita ni berguru. Masya Allah, kemungkinan di masjid kita ni ada anak-anak hafiz-hafiz Quran. Ada pada masjid kita ni para imam-imam, muazzin-muazzin kita, mungkin ada ahli ulama di masjid kita, di kampung kita ni orang Quran. Maka kita berikan masa untuk kita bertalaqi, berguru dengan mereka. Siapa yang membaca Al-Quran, ini dalam hadis yang bukan saya sebut. Siapa yang membaca Al-Quran, bacaan dia tu tak sempurna seperti imam, tak sempurna seperti anak tahfiz. Baca dia kokak-kokak. Kalau orang Ganu kata baca dia gagak, kokak-kokak sangkut. Ya. Orang baca ulaikal ladzina kafaru, dia dah baca ula sawah kalau senduk ni ada yang kata orang dia mereka sendiri dia, sedangkan pula itu mereka itu terjemahan dia. Tapi dia nak baca tak boleh nak baca seperti ustaz. Maka di sini tuan rahmati Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang baca Quran, dia gagap dalam bacaan dia. Kalau kita orang sab ni baca gagap cara kita, tak boleh nak baca rancang. Niat murni dia nak belajar Quran, falahu ajran. Bagi mereka ni ada dua ganjaran. Dua ganjaran ni mana dua pahala. La ya'lamu, kita tak tahu pahala ni yang menilainya bukan untuk imam, bukan pengurusi masjid kita. Yang menilai bacaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh ke pengurusi masjid kita menilai kita solat maghrib tuan haji dapat 80%, abang haji ni dapat 50%, makcik belakang dapat 100%. Ada ke? Tak ada. Puasa pun tak ada siapa yang memberi keputusan. Jadi semua amalan kita diserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini muslimin muslimat rahmati Allah, bila sebut nama Allah, kita niat nak belajar, niat murni nak baca Al-Quran, Allah Ta'ala Maha Pemurah tuan. Dia memberi kepada kita dua pahala, double pahala. Orang yang baca pandai ni, pahala dia satu tapi dia ada tambahan dia. Falahu asyur amthaliha. Dalam hadis Rasulullah SAW, satu ayat kita baca tu, satu pahala, tapi satu pahala dia double pergi ke 10 kali ganda. Tapi kalau orang yang tak pandai, itu lebih istimewa. Niat dia nak belajar kerana Allah, yang menilainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tuan rahmati Allah, ada orang tanya ustaz, baru baca 2 ayat, ada abang tu dia tegur saya, dia kata abang haji baca dosa dosa. Abang haji ni baru baca 2 ayat, makcik baru baca 1 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala. Dia tak panjang pergi panjang. Makcik tu kata jangan baca macam tu sana, dosa. Sadaqallahul azim. Baru 1 ayat. Macam mana kita nak ambil pahala di akhirat esok? Macam mana kita nak dapat syafaatul Quran di akhirat esok? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah kamu Al-Quran. Pandai tak pandai kita perlahan-lahan belajar. Kita tak ada beranak siapa yang saya lahir keluar dari perut ibu saya bukan terus pandai baca Quran, tak ada. Memang makan masa untuk belajar Quran. Sampai sekarang ni pun kalau datang qari, datang imam-imam pada luar negara, pada Mekah, saya orang pertama sambut dekat airport, kita duduk yang membaca Quran. Buat tak reti, buat tak pandai, Syekh, ada Fatihah. Buat tak pandai dah kita, kami imam masjid negeri, tapi saya kata tak boleh, kita jangan cerita kata imam kan, dia kata tak payah baca, kamu dah okey dah. Tak, kita nak bertalaqi juga sehingga kita wafat, sehingga kita masuk ke kubur, baru habis punya talaqi kita ni, ilmu kita ni. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Maknanya kita menuntut ilmu, tak kira ilmu apa, daripada kita masih dalam bawah lahir, sehingga kita wafat kembali kepada Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah. Ada orang tanya ustaz, saya kalau baca Quran ni, lidah saya tegang ustaz. Fakta umur ustaz, ada yang muda berkata juga, saya telah lidah ustaz, saya tak boleh baca seperti ustaz, saya nak bertaranum. Saya kata lidah abang haji, lidah muslimat, lidah tuan bukan keras. Yang kerasnya adalah kemungkinan hati kita sebenarnya yang jauh dengan Al-Quran. Pernah tak kita mengumpat duduk kat kedai kopi sambil bersimbang dengan kawan-kawan, sambil membawa orang, sambil kita mengantar, mengutuk orang? Pernah tak kita sebut aku kerah lidah?
tukar pula. Tak pernah. Lancar elok je. Ya. Bagi tajuk je. Kau kenal agak abang haji tu? Abang haji tu sebenarnya saya ni kalau semayang tepi dia, jangan semayang tempat dia. Dia marah, dia pijak kaki kita lepas semayang, dia tak salam satu nafas. Nafas punya panjang. Tapi bila baca Quran semput. Sebab apa? Asal nak baca Quran semput, batuk, selsema, tak sihat, kerah lidah. 5 jenis alasan yang sering saya dengar. Ustaz, saya nak baca Quran, tak boleh Ustaz, kerah lidah. Satu. Yang kedua, semput. Yang ketiga, selsema. Yang keempat, kita bukan orang Arab, kita orang kampung Saud je, kami kita orang biasa je. Macam-macam alasan, mungkin 7, 8, 4 alasan kita akan memberi alasan. Tuan-tuan rahmati Allah, tidak ada alasan kalau kita nak belajar Quran, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita untuk kita belajar Al-Quran. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sekiranya kalau Allah Ta'ala nak kebaikan pada tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kemudahan untuk kita bertalaqi ilmu apa sahaja. Ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu faraid, ilmu apa lagi? Ilmu munakahat, ilmu apa lagi? Ilmu Quran. Apa sahaja kita nak, Allah Ta'ala permudahkan. Sekiranya kalau kita nak, Allah Ta'ala bagi pada kita. Muslimin muslimat rahmati Allah, kita tak tahu ajal kita bila kita akan tinggalkan dunia ini. Ramai yang mati dengan keadaan COVID-19. Ada orang kata mati tu mati syahid. Saya kata banyak lagi jenis syahid daripada COVID-19. Kalau boleh tak nak mati syahid. Saya pun tak tahu mati kita ni, penyudah kita ni, kita tak tahu penyudah kita macam mana. Sebab tu kita baca selalu Allahumma rzuqna husnan khatimah. Amitna bi husnan khatimah. Allah makhtim alaina bi husnin khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'in khatimah. Ya Allah, berilah kemudahan pada kami ya Allah. Dalam ayat yang lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tak ada orang warak macam mana, orang baik macam mana dia kata apa baca doa Rabbana atina fil akhirati hasanah. Dunia tak nak. Tak ada. Semua nak dunia pun dia nak bahagia bersama dengan keluarga, dia nak kekayaan, nak rumah, nak isteri, nak kereta, nak apa sahaja, mesti kita kena doa. Maka di sini ada mujahadah. Kita kena usaha. Kita kena berubah diri kita. Kita jaga diri kita sendiri, kita jaga keluarga kita untuk kita menghidupkan suasana kita dan diri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang ajal seseorang itu, tuan-tuan rahmati Allah, la yastakhiruna sa'ah, tak boleh nak delay walaupun 1 jam, walaupun 1 minit, walaupun 1 saat pun. Bila kata malakul maut nak ambil nyawa tuan haji, lorong sekian-sekian, kampung sekian-sekian, syak dia datang. Walaupun 4 pagi, siaga abang haji tu tengah tidur, baru nak bangun nak sembahyang qiyamul lail, baru nak tengok cucu bagi esok. Katanya dekat hospital Kuning nak pergi, niat tu abang haji niat nak pergi, tapi bila datang malakul maut, pum, la yastakhiruna sa'an, tak boleh berdiri walaupun 1 jam, walaupun 1 saat. Kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Tak kira siapa sama sekali pun, tak boleh nak delay lah. Tak boleh nak cepat, tak boleh nak delay. Maka di sini apa persediaan kita untuk kita nak kembali kepada Allah? Maka di sini jadilah orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan COVID-19 ni, masih lagi kita ni boleh buka YouTube, boleh dengar lagi bacaan-bacaan imam. Dulu tuan imam, dulu tuan haji, sukar kita nak dengar bacaan imam-imam. Susah nak dengar suasana Mekah, susah kita nak dengar azan Mekah live. Sekarang ni Masya Allah, dengan smartphone, tuan petik saja dalam YouTube, petik saja dalam Google, live Mekah. Nak tengok Madinah, live Madinah. Asalkan ada internet saja. Ya, kalau tak ada internet tu kira orang sekarang ni kata memang ketinggalan lah. Ya, mesti kena ada internet nak tengok ceramah live. Terima kasih yang sedang menonton rahmati Allah dekat rumah, yang lihat saya, yang tengok saya ni, alhamdulillah, itu nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sekarang ni tuan-tuan rahmati Allah, satu nasihat sebelum saya lupa. Allah Ta'ala berikan kepada kita ni smartphone. Senang untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Dalam smartphone ada Quran, dalam smartphone ada solat waktu, jaga waktu, apps, semua segala apps. Hadis sahih, hadis tak bagus,
Apa sahaja bidang yang kita nak, soalan-soalan tertentu semua dah ada dalam Syekh Google. Mana Syekh Google? Masuk Google, dia tekan je. Saya panggil Maulana Google. Pasal semua benda dah ada ke situ. YouTube sekarang ni Masya Allah, tak perlu dah kalau Abang Haji nak pergi Mekah. Saya dah kata, Abang Haji, kalau beli saya CD Imam Mekah boleh tak? Dah, sekarang ni dah ada dekat handphone dah. Asalkan ada data aja. Yang masalah kita ni, guna internet salah guna. Bayar data, tengok drama Turki, drama Korea, drama Jepun, drama entah benda saya tak tahu juga. Tak tahu lah, kat kampus ni saya tak tahu lah. Kalau orang KL, dia tengok drama. Kadang-kadang saya selisih dengan makcik dekat hospital, tengok drama ni, makcik dah mati serusa ni. Ni makcik ni mati, saya kata belum tentu ni makcik ni. Saya ingat tengok Quran, rupanya ni saya tengok drama Korea, Ustaz. Oh Masya Allah, hebat. Saya kata faham dah. Tu terjemahan kat bawah tu. Canggih. Sepatah Korea boleh tak faham. Tapi dia tengok, saya kata Alhamdulillah makcik, Alhamdulillah. Saya kata saja tanya. Saya tak pakai jubah macam ni kat hospital. Saya pergi hospital pakai jubah biasa. Masa tu sebelum COVID lagi. Saya kata, ya Alhamdulillah makcik tinggal mana? Saya kata makcik asal tak Allah, tapi duduk Syahlah rumah cucu ni. Kata Alhamdulillah aku. Lama dah makcik di sini. Lama dah Alhamdulillah. Saya saja cuba nak test makcik tu. Makcik dekat dengan masjid negeri ke? Oh pernah pergi masjid negeri? No. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, bagus lah. Imam-imam dia kat sana bagus tak? Bagus, imam-imam kat sana baca dia bagus. Kata masjid Alhamdulillah. Makcik kenal apa imam-imam, sebut nama imam-imam besar sana, nama apa? Dia sebut nama satu-satu. Lepas tu dia sebut nama saya. Dia tak kenal saya. Dia kata ada imam kau tu, dia kata nama dia tak nama apa tau. Muka bulat-bulat macam bola dia. Dia kata, muka saya muka lembah pun lah. Lepas tu saya kata, adik ni kat mana? Saya kata tinggal dekat masjid negeri ni. Last sekali saya tanya dia, makcik pernah mengaji Quran tak? Tadi Quran kat masjid negeri tak? Alhamdulillah saya dah habis semua. Saya kata kalau kata kita ni dah baca Quran bagus, semua dah ada, tak ada masalah kita tengok Korea, Jepun, tak ada masalah. Amal soleh kita ada banyak dah. Tapi sekiranya kalau kita yang tu saja yang ada, nak bawa ke akhirat apa? Macam mana kita nak dapat? Tak ada modal. Duduk dekat, bayangkan duduk di padang mahsyar nanti, orang seorang duduk syurga. Masuk di diri kita duduk menengok macam ni, bayangkan. Kita pergi pasar, pergi shopping complex, pergi mall, pergi tempat yang orang semua boleh beli barang, kita duduk menengok nak, aku nak beli barang. Bang, tolong belanja saya boleh tak? Orang tak layan kita. Di syurga esok nanti, di padang mahsyar esok, semua hal masing-masing. Dalam surah Abasa, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه. Ayah kita lari daripada kita, mak kita lari daripada kita, kita lari daripada mak kita, suami lari daripada isteri, isteri lari daripada suami. Ini pada mahsyar ni. Bayangkan hal keadaan yang tak tahu nak cakap macam mana. Kita COVID pun dah takut. Ya, kita sebagai orang Islam ni alhamdulillah ada lagi masih lagi yang tak nak dengar arahan, tak takut mati. Tak apa, mati kita mati. Tak apa, mati. Orang luar sana sebut kata COVID ni takut semua. Takut mati. Yang non muslim sebut kata mati, ya Allah takut mati sebab apa? Sebab dia dari buat kerja penat-penat ni orang lain nak ambil pula. Macam kita, kalau kita buat kerja penat, kita memang untuk hebat untuk anak, kita bagi pada mereka ni usahakan kita tak ada masalah. Tapi orang yang bukan non-Muslim, artis-artis yang bukan non-Muslim, dia kata buat kerja, kau nak jadi kaya macam bapa, kau buat kerja sendiri. Itu agama lain. So, lah. Kita bagi ruang untuk azan. Lepas tu kita sambung pula. Kita lagi lalu azan, Tuan Syekh akan azan. Azan buka sama lima tu. Boleh. Tuan Syekh nak buka sama lima. Kita akan tanya oleh azan buka sama lima. Tuan Syekh nak di sana ke atau di Saya sini. Jadi Tuan Syekh akan azan di sini. Kalau ada yang perlu ambil gambar boleh. Tapi jangan apa ni lah. Jangan apa gangguan ya. Boleh ambil gambar supaya ni. Jarak pun jaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, kita sambung sekali lagi ya. 10 minit boleh ya? Jangan sampai pukul 11. Boleh, tuan-tuan duduk, saya balik dulu lah. Okey, baik. Tentunya kita rindu suasana Mekah. Saya berguru dan bertalaki dengan Ketua Bilal Masjid Haram Syekh Ali Mullah, ayah angkat saya. Dapat bawa ke Malaysia 5 tahun berturut-turut. Sekarang dia sedang bertugas lagi di Masjid Haram, tapi keuzuran tak dapat datang lagi ke Malaysia. Itulah suasana azan seperti kalau dekat Malaysia ni TV9. Kau tengok TV9? Nak tengok ada manusia yang duduk di Tanah Menara Kuala Lumpur yang azan Tanah Menara terus baru mati tuan nak boleh syuting tu. Kalau tuan tengok dalam TV9 dah 8 tahun 9 tahun saya syuting azan Tanah Menara Kuala Lumpur. Satu syiar lambang kita nak tunjuk kata Islam ini tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tertinggi. Jadi kita nak tunjuk lambang syiar azan tertinggi di Malaysia, maka kita pilih Menara Kuala Lumpur. Tuan, gayat tu paling tinggi sekali. Saya kata tak apalah, aku jadi hero ni. Shah Rukh Khan kena berani juga. Sign agreement kat bawah ni, sekiranya kalau jatuh mati kami tidak bertanggungjawab. Saya jawab ya, tak ada masalah. Asalkan nak naungkan azan tempat yang paling tinggi. Dan Alhamdulillah ramai yang minat dengan azan itu. Sampai budak-budak sekarang ni kalau sebut masuk azan Zuhur, azan Maghrib, azan Asar, kadang-kadang suka berdiri tengok azan. Ya, dalam azan TV9 tu banyak mesej disampaikan kepada kita. Solat di mana jua kita berada, kat hospital, jadi doktor, kita pergi ke sungai, pergi mana, masa waktu syak kita kena sembahyang. Maka kita jagalah solat kita, jagalah amalan kita. Tu apa nak nanti Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lupa tadi, saya cakap berhenti kat mana tentang tajuk apa tadi? Kat mana lah sekali? Dah lupa tak ada teks depan saya, saya cakap saja. Jadi saya nak cerita tentang okey,
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ini dalam surah Abasa. Semua akan berpisah dengan keluarga masing-masing. Dunia ni kita boleh lagi cerita, bang tolong saya bang tak ada. Di sana ada yang datang dalam keadaan bogil, ada dalam keadaan yang duduk dalam air liur je ni, ada yang macam-macam kedudukan masing-masing. Dan ada yang orang duduk bawah naungan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka ini bersahabat, kasih sayang kerana Allah, dan mereka berpisah kerana Allah. Maka di akhirat esok kita akan bersama dengan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan saya dengan kawan-kawan dan semua tuan-tuan Allah kita sama-sama esok. Kalau saya lambat masuk syurga, tuan-tuan masuk dulu, tuan-tuan cari saya tempat naik. Mana Ustaz Karim tak nampak lagi ni, panggil saya. Ustaz, kalau Ustaz masuk dulu kami tak nampak kami insya-Allah kita akan cari sama-sama cari antara sama lain. Tapi insya-Allah kita kena sedia dengan amal soleh. Ya. Masuk syurga ni dia tak semudahnya. Dia bukan kita nak menang masuk pertandingan mana-mana tu boleh tahan lagi. Kemungkinan hari ni belum tentu belum tentu yang menang Johan dalam Maharaja Lawak. Kemungkinan job yang tak dapat Johan tu boleh job yang lebih pada Johan lagi. Rezeki kita tak tahu. Hal dunia ni kita tak tahu. Tapi syurga, Allahu Akbar. Syurga nanti wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Syurga ni seluruhnya langit dan bumi. Dunia ni bumi kecil saja, dah berebut kita. Ya, kadang-kadang jangan pagar aku ni, kawasan aku ni berebut bergaduh sampai 7 keturunan, jangan tebuk. Dia tak tahu kita ni mati esok, kita ni di dalam kubur yang sempit, yang perlu pada amal soleh. Di situ kita nak cerita pada tak gunalah kita ni hidup dalam dunia ni kalau kita amal soleh kita tak ada. Maka kita kena hidup biar kita berjaya dunia dan akhirat. Muslimin yang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini saya sebut tentang syurga. Syurga la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ini kita pergi ke istana Kuala Kangsar pun kita dah rasa macam mana istana ni. Pergi ke hotel KKL tu punya nak tekan lift macam mana ni, rupanya kad dalam poket. Tekan juga, kenapa lift ni? Canggih bukan main hotel ni. Tapi aku tekan lift dalam buka rupanya kena pakai kad dulu. Touch card kita, bilik kita tangkap tingkat ni level yang apa-apa tekan. Baru kita tekan, pop 35, baru dia keluar. Kalau tak bubuh touch card dia memang tak akan keluar. Maka di sini nak cerita tentang syurga la ainun ra'at. Tak pernah nak bayangkan macam mana syurga. Pandangan dia pergi, kadang-kadang kita pergi ni macam ni kebun ni, saya pernah pergi dekat Korea. Sebiji kebun ni, boleh kita sebut lagi sebiji, tapi syurga tak ada. Tak ada macam mana? Ada. Taman dia tak boleh nak bayang, lagi canggih, level dia tak boleh nak bayangkan. Wala udhunun sami'at. Kita di dunia kita kadang-kadang dengar benda yang sedap didengar, kan? Tapi di syurga lagi dia punya keindahan bunyi dalam syurga tu la udhunun sami'at. Bunyi macam mana cara di syurga, hidup di syurga kita tak tahu. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tak pernah kita bayangkan macam mana syurga tu. Kita pergi, orang kampung pergi ke bandar pada sesat. Orang bandar mai kampung pun sesat. Sekarang ni kan ada drama yang orang bandar mari duduk kat kampung, dia sesat juga. Sama-sama sesat. Pasal dunia ni macam sediwara, maknanya dunia sementara saja. Muslimin muslimat rahmati Allah. Saya nak cerita lebih. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita rajin baca Quran. Tak pandai, langsung tak kenal huruf alif patah, tak ada salahnya kalau kita menghadap anak kita atau cucu kita. Jangan kita jadi seorang hamba yang banyak ego. Ini ego ni yang masalah. Ego ni lah yang merosakkan kita sebenarnya. Jadi seorang hamba Allah yang humble sahaja, hamba Allah yang merendah diri. Apa salahnya ayah merendahkan diri untuk belajar alif bata dengan anak? Apakah atuk salahnya atuk belajar dengan cucu? Apakah kita salahnya belajar dengan ATK masjid? Apakah salahnya kita belajar dengan ahli-ahli qaryah di sini? Anak siapa yang pandai Quran alif bata, tolong mengajar pakcik, bagilah sedekah elok, sedekah dia yang lumayan sikit, janganlah bagi RM5. Memanglah akan datang tak mengajar dah, kita taubat, tak mari dah dia kata mengajar. Apa ni mengajar kita pernah punya keluar usus ni mengajar Quran ni, rupanya bagi RM5 saja. Minyak motor pun tak lepas. Contoh kan, bagilah tengok-tengok jemputan akan tempat lain, dia pergi, ustaz tu kenapa kami tak orang tanah mengajar kami? Rupa-rupanya kita bagi kat dia tak
memuaskan. Maka kita meraihkan ahli Quran, meraihkan ahli ulama yang mengajar kita dengan sepatutnya, sewajarnya, maka kita raihkan mereka ni, insya-Allah Allah Taala gantikan rezeki kita lebih dari berlipat kali ganda. Muslim-musliman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita tak mengizin, Tuan Haji minta saya memberi persembahan sikit beberapa bacaan imam. Jadi kita nak baca surah Al-Mulk. Saya nak buat, kalau dalam YouTube, Tuan boleh tengok YouTube saya, ada 15 bacaan imam. Saya cuba tiru bacaan imam. Jadi ada orang yang kata suka dengan bacaan imam ni tapi tak tahu nama. Artis tahu, nama artis tahu, nama pemain bola tahu, nama Tuan Imam, apa dia ni? Imam je lah. Oh, imam saja juga. Terpukari saya tak. Kita sama-sama cuba kita kenal bacaan imam-imam yang saya akan sampaikan dalam 5 imam sahaja. Kalau nak persembahan yang sepenuhnya, boleh tengok dalam YouTube lah. Kita pilih bacaan imam. Boleh, Tuan nanti kalau siapa nak request bacaan imam boleh. Persilakan. Imam Damaudi nak dengar imam mana dulu? Bacaan daripada Syekh mana dulu? Yang saya tahu, Imam Masjid Rahmaniyah kata jangan tiru saya. Susah saya makan. Jangan tiru. Kita ikut kata dari Imam Damaudi tu. Ya. Yang ada bacaan pada Syekh mana dulu? Ya? Mishari. Syekh Mishari. Apa sih? Syekh Mishari, bukan Mikari Mishari. Sila tekan kat YouTube Mikari, layan yang Mikari kepala ikan. Kat mana paling sedap kat Melaka? Sila Mishari jangan buat silap nama ni, silap nanti dia cerita lain. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Bacaan Syekh Mishari. Kalau nak sedap macam yang original lah. Ya, saya bagi guide saja, bagi guide tuan saja untuk kenal. Oh, rupanya ni Syekh Mishari. Ambo tak kenal kan? Oh dia. Ambo kenal dia tak kenal ambo. Memang lah. Macam dalam materi, kita kenal dalam materi. Dalam kita tak kenal kita. Tapi kita kenal alim ulama. InsyaAllah Allah Ta'ala bersamakan kita dengan mereka nanti di akhirat nanti insyaAllah. Alladhi kita sayang pada baginda sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti dan syurga nanti. Okey. Sama lagi. Asyurai. Tuan Haji minta asyurai pula. Order je ya. Jangan order nasi gearbox sudah. Order imam-imam saya boleh baca lagi insya-Allah. Okey. Asyurai. Okey. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Itu Syuraih. Syuraih ni dia partner dengan Sudais. Kalau pergi Mekah, semayangkan nasi haram tarawih, 10 pertama Syuraih, 10 yang kedua baru Sudais. Bukan sedih Sudais. Ada orang tiru ni, rakaat pertama bunyi Sudais, rakaat kedua jadi sedih pula. Kenapa sedih? Tak tahu laku benda dia baca. Ni bagi Sudais. Sudais goreng baca atau ya. Kita nak baca betul-betul. Okey. Sambung. Okey, Tuan Haji kata saya akan baca satu lagu, lepas tu ada hadiah. Ya. Ada hadiah kereta X70 dengan kereta apa ni? Kereta X50 baru baru keluar Tapi kunci saja kunci, kereta tak tahu kat mana lagi. Nanti kita akan Tolong dengar bacaan dia dan cek mana yang
Sudah siapkan baca. Okey. Okey, sampai dapat dengar, angkat tangan. Ada kuis kan? Ada kuis kan? Ya. Ada hadiah. Saya tahu dia memang luar biasa ni. Katanya muka. Okey. Saya akan baca satu lagu Kalau boleh, kemungkinan ustaz-ustaz nak bayar lah. Ustaz tahu kot. Kita nak tengok makcik-makcik, ibu-ibu kat belakang. Assalamualaikum. Okey. Saya baca lagu ni. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Bukan syahrul karim kan? Bukan syahrul karim kan? Siapa yang tahu? Akan tahu. Ya. Syekh Muhammad Khalil Sari. Masya Allah. Salah. Salah. Kalian Ustaz ni? Ya, salah. Ya. Kok Muhammad Ayub pun salah. Salah. Syekh Husari pun salah. Ya. Syekh Muhammad Ayub pun salah. Bandar Balila. Balila pun salah. Salah. Bandar Saud. Ya. Mahir Moheli. Ya. Syekh Mahir Zain. Zain nyanyi. Mahir tu kan Mahir Al-Mahir betul. Mahir Al-Mahir. Mahir Al-Mahir baca dia tenang tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tenang. Macam solat maghrib tadi. Itu namanya Syekh Mahir. Jadi kalau nak tidur, nak cepat tidur, dengar Syekh Mahir. 2 ayat dia nak turun. Okey. Okey. Seterusnya, Abang Haji nak order je. Memang kaki order. Okey. Seterusnya, saya akan baca lagu ni pula. Lagu baru pula ni. Lagu lama dah. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سألهم خزنتها لم يأتكم نذير. Alhamdulillah. Ya, siapa yang tanya ini yang paling popular lah. Ya. Sa'id Al-Ghamidi. Sa'ad Al-Ghamidi. Sa'ad Al-Ghamidi betul. Masya Allah. Mula-mula saya tak ada pergi Sa'id ke mana pergi Sa'id. Saya nak pergi nak pergi ke Mujirah dah. Alhamdulillah masuk dalam Bagus. Ya, itu bacaan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Kalau Fatihah dia, kalau tuan dengar, oh ni pun benar dia. Tapi nama tak tahu. Contoh Fatihah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya Sa'ad Al-Ghamidi. Balik ke rumah, cari bacaan dia. Memang sedap. Kalau saya kecil dulu nak tidur, mesti dengan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dulu, baru boleh tidur. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ni 20 imam dia order. Kecuali imam Masjid Ar-Rahmaniyah diharamkan tiru dia. Okey. Ada saya tambah je. Tapi memang betul 20 bacaan imam ni. Siti Nurhalizah yang ada. Okey. Ini sudah. Apa lagi kita boleh bahas, okey? Apa lagi nak order? Abdullah, okey. Saya musabahan yang last, kita terus pergi ke bacaan yang imam yang popular dekat Mekah.
Tak tahu, saya pun tak ingat nama dia. Imam ni kalau orang yang pernah pergi umrah, pergi haji, mesti rindu suasana imam ni. Imam yang suara yang lonak, saya tak ingat nama dia nama apa. Boleh Haji Tuan saya dah sebut. saya memang tak sebut pun. Siapa yang tahu kan yang saya baca, kita dah boleh. Oh, Masya Allah. Katanya kereta apa ni? Dia apa? Kunta. Ni, Ferrari ada. Dia katanya ada ni, skru Ferrari. Okey. Okey, saya akan baca contoh. Ini persembahan last. Sebenarnya ada lagi 18 lagu lagi. Tapi kerana masa tak mengizinkan, maka kita pilih yang last bacaan imam. Yang ni yang popular. Kalau siapa tak jawab ni kira kena pergi Mekah. Orang tahu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Untuk ini saya minta untuk muslimat ya. Muslimat. Okey. Tolong angkat tangan. Muslimat, untuk muslimat sahaja. Abang Haji tak payah, Abang Haji dah masuk syurga dah tu. Muslimat. Bacaan siapa tadi? Ya. Tak dengar, kau pasti. Abdul Rahman Sulaiman. Betul kan? Syekh Abdul Rahman sudah betul kan? Betul. Masya Allah. Terima kasih Hajat, terima kasih Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Satu. 2, 3. Yang jawab banyak, hadiah 3 je. Betul. Ada satu. Tuan Syekh tadi dia baca surah. Saya ingat di Al-Qur'an pun dia. Dia ada satu taranum namanya Jiharkah. Bukan Jerkah. Dia ada Bilal Jerkah dengan Bilal Jiharkah. Bilal Jiharkah ni seperti saya dalam kartun Upin Ipin. Sekarang ni saya kalau pergi Indonesia, dia kata bukan imam saja. Dia kata ni gurunya Upin Ipin. Kalau sampai dekat airport dia, sampai tadi tu, ini kayaknya gurunya Upin Ipin. Bisa enggak? Aku bilang apa-apa, bisa enggak? Bisa aja, ayo ke sini. Cakap gambar seronok dia ni cerita. Sebab dekat sana, orang tua pun suka dengan Upin Ipin. Jadi saya diberi peluang sebagai ustaz Upin Ipin. Dalam azan saya, kalau tengok dalam YouTube, cari azan Upin Ipin. Azan Upin Ipin. Tak ramai view dia, tak banyak view dia, dalam 65 juta kot tak silap. Tak banyak sikit je. Muka dia macam, dia muka sama saya. Dia buat muka kartun animasi. Tapi sana dia tinta lebih sikit, dia tinta nipis sikit. Dia gelap sikit dalam kartun tu. Apapun azan Jiharkah. Saya nak cerita kepada tuan-tuan, azan sikit ya. Azan ni satu tarikan untuk orang datang ke masjid. Jadi kalau boleh kita azan ni azan yang lebih lonak, seada yang kita semampu kita. Okey? Jangan azan sampai orang ni lari takut. Ada satu kisah tu Ustaz Asri tak silap saya cerita, dia kata satu muazzin tu azan, budak-budak yang pergi camp tu balik 3 orang demam. Ni pergi subuh ni, Ustaz kata, korang subuh esok kena pergi dekat camp tu, pergi solat kat sana. Saya dengar cerita kat malam Ustaz Asli punya. Malam tadi saya bawa live dengan Ustaz Asli. Bila tu azan, budak yang tak pernah datang kampung tu bawa cabut selipar santai orang bersinar tak pernah pergi balik, orang ada demam. Kalau kita muslim ni COVID-19 makan mati tu ya. Nampak tak? Azan betul sikit. Bila kita tanya bila tu, kenapa azan macam tu? Elam 400 saja. Tu pun tak payah lagi digabung anda. Kalau bagi 2000, hayyal falah. Dan jadi masih haram. 2000. Ni 400 2 bulan tak payah. COVID-19 ni dia pun bayar sikit dia kata. Maka aku azan Allah.
Jangan tuan tolong please ya. Jadi imam pun bukan kerana allowance, bukan kerana gaji, tak. Kita niat ini rumah Allah. Allah Ta'ala muliakan kita, dipilih kita di rumah Allah. Maka buatlah yang terbaik. Terus nak kira allowance lah, ya. Kalau kira allowance jadi imam sedap, kita buat semampu kita. Allah. Azan diharkah ya. Okey, lupa bagi semua azan diharkah. Azan diharkah macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah tak bayang dah nampak Upin-Ipin, Mak En, Susanti jalan bayar. Nanti tengok kat YouTube ada. Azan Upin-Ipin. Lepas tu saya ada mengajar Upin-Ipin Iqra. Jadi boleh buka untuk anak cucu. Upin-Ipin Iqra ada tengok Ultraman, Dok Ngau dan sebagainya, tak tahu nak apa cerita. Boleh tengok episod saya bersama Upin-Ipin Iqra mengajar surah Hazim. Ibu-ibu pun suka. Azan diharkah dia lebih mendayu. Ya, kalau azan subuh tu berat sikit lah kita nak bangun subuh ni dengar azan sedaan. Hayya 'alal falah. Tidur pagi. Kita perlu bini kita tak bangun sampai subuh. Tolong bangun solat subuh. Jangan kita nak pilih azan sedap tak sedap. Kita datang rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Siapa yang solat subuh di dalam berjamaah, Allah Ta'ala jamin kita sepanjang hari fi zimmatillah, dalam jaminan Allah. Maka kita jaga salat subuh. Ada satu masjid saya pergi minggu lepas, masjid di Temerloh, masjid Taman Jaya Temerloh. Subuh dia seperti Jumaat. Subuh dia seperti Jumaat. Ahli Qaryah Saud ini, surah masjid kita yang ada, kalau subuh kita boleh seramai mana boleh. Saya angkat ibu jari macam ni. Dan tengoklah, dalam kampung kita akan ada perubahan. Perubahan apa dia? Tak ada orang nak pecah cermin, tak ada orang nak masuk tingkat, tak ada orang nak lebih kurang. Pasal apa? Orang kampung beriman kepada Allah. Allah Ta'ala turun daripada langit barakatin minas sama. Allah Ta'ala turun keberkatan. Maka kita buat ibadat saja. Tapi kalau kita ahli qaryah ni landai leka, itu dia mula orang nak ragut, ada orang pecah cermin, ya, orang suruh masuk ke pintu, dia masuk ke cermin, susah. Masuk ke sili, masuk dia elok, pergi salam. Tak ada duit, cakap minta dia elok. Baik. Apa yang kita ada, kita sedekah. Minta sehat elok tapi nak nyamun dan sebagainya. Sebab apa? Kemungkinan daripada sikap kita sendiri patah balik, kemungkinan ahli qaryah itu banyak leka dan lain-lain, maka kita muhasabah diri kita. Wallah. Okey? Ustaz tanya sikit. Ya. Ada yang mengatakan bahawa azan irama diharkah ni adalah irama yang Rasulullah. Wallah, saya tak tahu, tapi ada dalam YouTube Ustaz Samad kata azan diharkah adalah azan yang bila azan dan masa maqam Rasulullah ada masa di masa sahabat-sahabat dulu. Wallah mana saya tak tahu juga. Tapi saya pandai kopi saja, ya, dan tidur saja. Jadi kalau boleh azan, kita azan dengan lagu yang baik. Wallah. Cuma ada lagi dua saja soalan lagi. Sudah ada soalan dia apa mula tu. Ya. Soalan yang keempat. Mana soalan? Siapa yang boleh beritahu? Ustaz Cik tadi baca surah tu. Surah apa yang baca tadi? Angkat tenang. Ya. Masa solat tadi. Masa solat tadi. Asyam. Betul. Asyam dan irama tu. Yang saya itulah irama. Ya. Dihantar Quran. Irama apa tahu? Ya, irama dihantar. Pasal dia irama dihantar dia boleh terima macam irama tadi saya baca maghrib tadi irama Syekh Mahir Al-Naqli. الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. Syekh Mahir. Tapi diharapkan macam ni. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Nanti lagi. والسماء وما بناها. Confirm tak datang subuh kalau dengar macam ni. Macam apa ni? Minta tidur kan. Jadi
Saya nak ahli qaryah ni macam saya sebut tadi, nak subuh kita ni seperti Jumaat. InsyaAllah niat ya. InsyaAllah. Itu yang dan terakhir, tolong bagi nama penuh Ustaz yang paling panjang. Nama penuh cek kita. Macam-macam ini. Nama saya pendek saja, tapi yang diberi itu semua yang tu diberi itu tulisan saja. ada. Nama saya biasa je. Ya. Kalau tahu dalam YouTube dan apa semua. Syekh Abdul, saya bagi info dia. Syekh Abdul Karim, okey. Ayuh. Syekh Abdul Karim. Sebelum apa tadi? Syekh Abdul Karim. Al-Fatani Al-Makki. Masya Allah. Sebelum tu lagi ada lagi. Syekh Abdul Karim. Sebelum ada lagi tu, Kalau tak sedia kan, saya beritahu. tapi saya rasa yang Abang Haji tu cukup dah. Boleh tengok. Muktamad dah. Syekh Abdul Karim nama Al-Fatani Al-Makki. Ya, saya sebenarnya nama saya Abdul Karim, ayah saya nama Omar. Syekh tu biasanya gelaran, gelaran. Kalau orang dari Mekah ni pakai Syekh, dekat Syekh. Gimana mana pun Syekh. Sebenarnya kalau saya upload dalam YouTube dan nama saya dalam Instagram, dalam mana pun saya bawa Syekh depan. Saya hanya hamba Allah yang biasa, Abdul Karim saja. Semua yang upload tu orang hormat kita. Dia Syekh ni banyak tau. Syekh ni banyak kan. Syekh ni dia banyak jenis. Syekh, kalau kawan pun kita panggil Syekh juga. Jom sarapan sama Syekh, Syekh juga pergi mutawif, panggil Syekh juga. Mutawif ni Syekh. Orang kaya dekat Mekah panggil Syekh. Orang jutawan sana panggil Syekh. Tuan guru panggil Syekh. Yang tak bagus satu je, naik Syekh. Yang lain semua bagus, Alhamdulillah. Jadi panggil nama dengan nama elok dan tanda tuan guru. Syekh ni tuan guru pun ada juga. Maknanya bagi saya ni, orang panggil kita Syekh ni, maknanya kita orang hormat kita lah. Bagi saya ni sebenarnya saya tak layak dipanggil Syekh. Sebenarnya Syekh ni orang yang lagi janggut panjang, lagi ilmunya tinggi. Saya masih belajar. Allah. Saya rasa mungkin dah lewat. Sebab Syekh pun nak balik ke Kuala Lumpur ni InsyaAllah kami kemungkinan akan terus balik InsyaAllah. Doakan kami selamat. Sebelum saya lupa, seandainya tuan-tuan nak dengar bacaan Quran saya, boleh masuk dalam channel saya yang saya buat sendiri saya. Saya rakam pun saya suka, saya hobi ambil gambar. Saya suka rakaman sendiri, editing sendiri, pakai drone sendiri. Saya buat sendiri, video-video banyak saya buat sendiri. Boleh tuan tengok dan belajar beberapa bacaan imam dan azan. Search nama Abdul Karim Al-Makki. Saya buat share lah. Abdul Karim nampak ni? Abdul Karim Jarrad Al-Makki. Dia bertanya Al-Makki tu kenapa Al-Makki? Sebab saya lahir kat Mekah, jadi dia panggil Al-Makki, duduk Mekah, Al-Makki. Kalau lahir dekat Sauk ni, orang panggil As-Sauqi. Ya, contohnya Abdullah Haji Khairin As-Sauqi. Tapi Sauk lah tuan kan. Jadi kalau kata kampung dia dekat Semenyih, As-Semenyihi. Contoh. Bubuh apa saja asalnya kena Dembang sudah. Apa saja bubuh. Yang penting kita panggil nama kita dengan nama yang baik, nama yang diberi oleh ibu bapa kita. Jangan panggil nama pelik-pelik ya. Saya minta tolong ya. Ini dalam Quran sebut wala tanabazu bil alqab. Jangan sebut nama-nama yang pelik-pelik. Nama pelik contoh. Kalau kawan-kawan saya ada yang sebaya saya, namanya Muhammad, banyak rusak nama Muhammad. Dia pun yang dipanggil Mak. Mak apa? Mak kambing. Sama. Mak muda. Kenapa nak panggil mak kambing? Kenapa panggil mak kambing? Sebab dia gula kambing. Kawan saya ni. Lepas tu ada panggil mak tikus. Saya kata, kenapa panggil mak tikus? Dia kata sebab dia makan sambusa, makan karipap, ada kepala tikus. Na'udzubillah. Ini kita bukan dulu lah saya kita. Sampai sekarang dia panggil mak tikus lagi. Jadi kalau boleh panggil nama, kalau orang Arab, saya jadi orang Arab kalau anak dia nama Muhammad, kita panggil dia Mat, dia tak layak. Dia panggil Muhammad. Khairun. Macam kita lah, nama tu cantik sebenarnya diberi oleh bapa. Nasruddin. Kan? Tapi bila nak manja, orang panggil dia Roy. Roy. Kebetulan pula dia perlu dia macam ni, kucing. Roy. Maknanya rusak nama dia. Asal nama dia Nasruddin. Mula-mula nak manja panggil Nasar. Nampak nak bagi manja sekali lagi? Roy. Pergi ke sekolah, dia Boroy pula. Boroy. Rusak nama daripada Nasruddin, pergi ke Nasar, Roy, Boroy. Jadi panggil nama saya untuk nama. Ini nasihat saya untuk kita semua supaya kita tahu ya. Wallahu a'lam. Panjang lebar kita. Jadi sebelum berakhir kita doakan kami semua supaya kita semua terus istiqamah
sama-sama balik masing-masing di masing-masing supaya bukakan hati kita macam kampung untuk dimarahkan masjid dan seterusnya. Silakan. Terima kasih pertama kali, terima kasih kepada semua hadirin hadirat. Hati Allah, mohon maaf sekiranya kalau saya kasar bahasa oleh kerana saya ni datang untuk nak silaturahim dengan tuan-tuan, bukan datang untuk nak bagi sedih, bukan datang nak terhibur sangat. Kita sederhanakan majlis kita. Ada seronok-seronok juga, tak nak nampak terstrik sangat, pakai serban. Aku ingat tak cakap Melayu, rupanya orang cakap Melayu. Dah macam-macam tafsir tadi. Tengok tadi, ya Allah, betul-betul juga Melayu ni. Tak nampak bahagia diri saya. Ingat bertaja rumah. Apa ni? Terus terjemahkan, rupanya saya seorang yang cakap. Apa sahaja daripada saya, semua datang daripada hati saya. Ikhlas, kasih sayang untuk tuan-tuan dan hati Allah. Kalau tak kasih sayang, saya tak datang sini. Ya, maknanya masa, tapi inilah yang jadi bukti. Nah, amalan-amalan ini amalan tahu Allah Ta'ala beri hidayah dan taufik pada kita semua. Maka kita sama-sama doa untuk anak-anak kita semua dan untuk keluarga kita supaya kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما فلا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا الله يا رحمن يا رحيم ampuni segala dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni segala dosa keluarga kami ya Allah, ampuni segala dosa anak-anak kami ya Allah, permudahkanlah urusan kami ya Allah, urusan dunia dan akhirat ya Allah. Jadilah kami hamba yang taat padamu ya Allah dan ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadilah hamba ya Allah yang kasih sayang antara sesama lain ya Allah. Jawabkan kami pada hasad sifat dan hasad dengki ya Allah. Jawabkan kami pada sifat mazmumah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkati ayat kalian ini ya Allah. Urzuqhum min al-halal wa jannibhum min al-haram. Berilah kepada mereka rezeki yang halal. Jauhkan kami dan keluarga kami ya Allah pada rezeki yang musuh-musuh yang haram ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada berkanan kami yang belum dapat jodoh ya Allah, permudahan agama usaha mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkanan kami yang sudah kami belum dapat zuriat ya Allah, permudahkan usaha ya Allah ya Allah ya Allah, dapat zuriat pada mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ada kenangan kami yang sedang sakit ya Allah, beri kesembuhan pada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ada kenangan anak muda kami, pada keluarga kami ya Allah yang belum dapat hidayah dan taufik ya Allah, bukakan hati mereka ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah, kuasa bagimu ya Allah, kami tidak kuasa ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Amin. Jadi untuk kawan tuan ni, kita usaha untuk dapatkan siang hari ini 2 tahun lebih orang. Dan juga lah hubungan Bob Persada kita, dia berhubung. Alhamdulillah hari ini dimakbulkan Allah walaupun dalam keadaan SOP PKP. Jadi terima kasih banyak kepada Tuan Syed. Nanti selepas solat kita memang diarahkan oleh polis tak digunakan salam ya. Tapi untuk gambaran selepas solat kita ambil gambar dengan imam dan DDK.